الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الكريم نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد حياكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوة وأخوات مستمعين والمستمعات أعزني الله وإياكم. Saudara-saudari pendengar yang dimuliakan, setelah kita memuji Allah Jalla wa'ala, Rabb yang memberikan kepada kita taufik dan inayahnya sehingga kita dapat hadir di dalam majlis yang penuh keberkatan, yaitu di dalam majlisul zikr, di mana malam ini insyaAllah kita akan sambungkan pembicaraan kita di dalam menghuraikan kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim fil Adabil Alim wal Muta'allim, yaitu sebuah kitab yang telah dituliskan oleh Al-Imam Badruddin Ibnu Jama'ah Asy-Syafi'i rahimahullah, yang mana beliau wafat pada tahun 733 Hijriyah, yang dinamakan kitab ini Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim, sebuah peringatan bagi pendengar dan orang yang membicarakan tentang agama dalam adab seorang alim dan orang yang mengajarinya, dan orang yang mempelajarinya. Setelah kita mengulang kaji keringkasan-ringkasan dalam adab-adab dalam menuntut ilmu pada sesi yang lepas, walhamdulillah, hari ini kita akan sambung pada bab yang ke-8, fasal yang ke-8 atau poin yang ke-8, yaitu di mana ia membicarakan an yajlisa baina yaday syekh jilsata adabi kama yajlisu sabiyyu baina yadayil muqri, yang mana membicarakan tentang hal adab tertib ketika kita duduk bersama seorang guru di dalam majlisnya dengan penuh adab tertibnya, sebagaimana seorang anak kecil yang duduk di hadapan seorang guru ketika ia membaca Al-Quran. Ikhwah azani Allah wa iyyakum, sebagaimana kita telah berulang kali menyebutkan para salaf rahimahullah, para ulama-ulama dahulu menyebutkan darasna al-adab 20 sana. Kami mempelajari, mentelaah kitab-kitab adab atau mempelajari adab-adab ini 20 tahun dulunya. 20 tahun jangkanya. Kemudian thumma darasna al-ilm, barulah kami mempelajari al-ilm. Sebelum kita mempelajari adab ini, sebagai tambahan, kita lihat apa yang terjadi di kalangan kaum muslimin yang di mana mereka mengakui diri mereka sebagai ahli sunnah, ataupun mereka menamakan diri mereka sebagai salafiyun. Mereka mengaku mereka ahli sunnah, bahawa ahli sunnah bukan setakat hanya sekadar pengakuan. Maka tanpa ada adab ini, kita lihat apa yang terjadi kepada firqah Khawarij. Kelompok Khawarij ini, mereka begitu gigih dalam melaksanakan ibadah-ibadah mereka. Sahih. Tetapi dalam adab memahami agama ini, langsung mereka tidak mempunyai ilmu dalam hal tersebut. Dan berbeza pula dengan kaum Sufiyah. Mereka ghulu, berlebih-lebihan pula dalam adab mereka terhadap guru-gurunya, sehingga mereka menganggap guru mereka sebagai maksumin, orang-orang yang tidak mempunyai dosa. Dan mereka meletakkan gurunya setaraf dengan para nabi.
ataupun para sahabat kemuliaan-kemuliaan ini. Dan ini adalah sifat-sifat ghulu, berlebih-lebihan. Balik kepada pembicaraan kita kepada kelompok yang mengakui mereka ahlu sunnah tetapi tidak mempelajari adab dalam menuntut ilmu. Kita lihat mereka sewenang-wenangnya berbicara tentang agama di dalam media sosial, di kedai kopi mereka bersimbang agama. Dan ini tempat-tempat yang tidak begitu baik untuk kita bincang tentang agama. Para ulama-ulama kita yang hidup pada hari ini, wafaqahumullahu wara'ah, mereka telah menasihati kita untuk tidak membicarakan tentang agama di tempat-tempat yang tidak elok. Seperti kita menjadi keyboard warrior di Facebook. Kita berbicara tentang agama di warung-warung. Ikhwah wa akhwat azani Allah wa iyyakum. Kita membicara tentang agama ini di tempat yang penuh kemuliaan. Bukan di tempat-tempat yang di mana terletaknya penuh kemaksiatan. Di warung-warung itu bukan tempat yang elok untuk kita berbicara tentang agama. Bukan pula di media sosial, Facebook, Instagram, Twitter dan sebagainya. Boleh kita menyebarkan fawaid, dua perkara yang berbeza, tapi bukan untuk kita berjidal, kita berdebat, kita menunjukkan kita pandai dan sebagainya. Kita lihat adab kita kepada guru kita, adab kepada ilmu kita, kepada diri kita. Ada di kalangan salafiyin ahli sunnah ini yang mereka mengaku, sekadar pengakuan mereka suka mengambil gambar-gambar kitab dia. Ya. Lah, apatah lagi ustaz dia. Ustaz dia kalau ngajar, suka apa dia? Posting di belakang kitab. Walhamdulillah ustaz antum tidak posting di belakang kitab. Ya. Kerana apa? Menunjukkan kitab-kitab ini mendatangkan fitnah. Ya. Mendatangkan fitnah. Ini termasuk adab, tunjuknya kitab, dia buat proses membuat pembikinan buku dan sebagainya. Ada ustaz-ustaz kita, ulama-ulama kita bersikap demikian? Tidak. Tidak ada seorang alim di kalangan ulama kita sebagai contoh teladan mengambil posting-posting kitab ini, menunjuk kitab-kitab dia begini dan begini. Tidak. Tidak ada seorang pun yang hidup pada hari ini. Tidak ada sikap yang macam ini. Disebabkan apa? Disebabkan kenapa? Disebabkan kerana mereka tidak mempelajari apa dia? Al-adab. Adab mengajari kita betapa mulianya diri kita sebagai seorang talabul ilm. Barakallahu fikum. Baik. Setelah kita mempelajari tazkiratus sami', maka insya-Allah antum akan melihat di kalangan orang yang memahami ilmu dengan orang yang tidak memahami ilmu. Ilmu bukan sekadar dia boleh membicara ini sahih, ini tak sahih, ini dhaif, ini maudhu. Oh, orang ini sudah hebat. Biasanya kita lihat gitu. Apabila seorang dah apalagi ada gelaran doktor, ada keluaran daripada Universiti Saudi saja, ya. Wah, dia berbicara tentang ini dhaif. Sebenarnya ini Syekh Albani kata ini bukan hadis yang dhaif, ini hadisnya hasan dan sahih. Ya. Ya. Kedudukan adab seorang da'i, seorang yang mengajari agama, seorang yang mempelajari agama, seorang talib mempunyai adab-adab karakter yang harus dia tempuhi. Yang kita akan belajar malam ini insya-Allah. Ya. Sikap-sikap ini begitu buruk sehingga menunjukkan diri mereka lebih mulia daripada para ulama, sehingga mereka cuba melekehkan para ulama ni. Baik. Tidak membuang masa lagi. Di mana berkata Ibnu Jama'ah rahimahullah, au mutarbi'an bitawadhi'i wa khudu'i. Maka hendaklah kita duduk di hadapan guru kita ketika kita pelajari dengan penuh adab sopan santun ini sebagai seorang, seolah-olah kita menjadi seorang sobi. Apa makna sobi? Seorang anak kecil. Anak-anak umur 5 tahun, 4 tahun pergi belajar Quran kan?
Dia tidak tahu apa. Dia tak pelajari adab, dia tidak pelajari apa. Guru dia mengajar, dia ikut saja, dia dengar. Betul? Adab tu terbina ketika dia mempelajarinya. Maka hendaklah dia duduk mutarabi'an, duduk dalam keadaan bersila, bitawadi'in, dalam penuh tawadu'. Apa tu tawadu'? Tawadu' dengan penuh rendah diri, humble. Dia tidak rasalah diri dia seorang datuk ke, Tan Sri ke, seorang doktor ke, seorang apa pun sekalipun. Ketika dia menuntut ilmu, maka dia menjadi seorang talabul ilm. Wala syekhul kabir, wala syekhul sagir, sama ada gurunya lebih tua ataupun lebih muda. Wa khudu', dan dalam keadaan penuh tunduk. Penuh tunduk ni bukan duduk tunduk ya. Tunduk ni dengan dalam keadaan dia tidak ada sifat bongkak. Tidak mempunyai sifat bongkak. Maka itu tawadu' wal khudu', dua sifat yang tidak boleh dipisahkan. Was-sukuni wal khusyu'i. Kemudian dalam keadaan dia diam. Wal khusyu'. Dulu punya majlis dulu. Kadang kita lihat di kalangan asatizah kita yang mengajar tulak-tulak ni, pelajar. Tulak ni maksud dia apa? Pelajar. Dia duduk, dia boleh cuik-cuik kawan dia. Bukan budak-budak akhir ni, bapak budak. Duduk dia boleh cuik-cuik, main-main lagi. Kan? Boleh bergurau-gurau. Itu sifat-sifat yang kita boleh nampak secara zahir. Mereka tidak mempunyai apa dia? Adab. Ini bukan adab yang antum akan apply di sini saja. Di mana pun, kita ada ustaz-ustaz kita hadir, ada ulama-ulama kita yang hadir, applykan adab ni. Ya. Adab ni perlu dijaga. Apa sebab dia kita perlukan adab? Kita telah bincang pada dars yang lepas, apa dia? Disebabkan adanya barakah. Hilangnya barakah, maka tu hilanglah ilmu tersebut. Dulu kita champion, kita boleh hafal ni, hafal tu. Kenapa hilang? Disebabkan dua perkara, ilmu akan hilang. Disebabkan keberkatan. Yang kedua, disebabkan kemaksiatan. Ilmu akan hilang disebabkan hilangnya barakah dan datangnya kemaksiatan. Wala na'udzubillah. Sebagaimana berkata imam kita Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i rahimahullah ketika dia mengadu kepada gurunya Waqi' rahimahullah. Guru kepada Waqi' mengadu kepada Waqi' ketika itu. Apa yang dikhabarkan? Hafalan dia semakin kurang dan hilang. Maka sang guru menasihati Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, maka hendaklah engkau bertaubat kepada Allah dan menjauhkan daripada kemaksiatan. Hampir dekat kepada kemaksiatan, maka hilanglah keberkatan ilmu tersebut, maka hilanglah ilmu tersebut. Kemudian wa yusghi ila syekhi nadhiran ilaih. Dan kita hendaklah menyimak, menyimak ucapan-ucapannya, mendengar. Semak ni dalam bahasa, datang perkataannya daripada bahasa Arab, simak, iaitu mendengar. Mendengar dengan penuh teliti, ila syekhi nadhiran ilaih. Dengan penuh matanya melihat kepada syekh sebolehnya, kepada gurunya. Wa yuqbalu bi kulliyatihi alaihi muta'aqqilan liqaulihi bihaitsu la yuhwijuhi bi ila idadatil kalam maratan thaniyah. Maka hendaklah dia mendengar dengan penuh teliti, semak ucapan-ucapan tersebut, sehingga dia memahami apa yang diungkapkan oleh gurunya,
sehingga tidak menyebabkan gurunya perlu berulang-ulang kali untuk mengeksplainkan kepada dia. Masababuh, apa sebabnya? Kadang-kala guru berbicara, dia menyebut bercakap dengan temannya, sahih, bercakap dengan kawannya, sibuk tengok HP-nya, handphone-nya ni. Kan? Kacau lah pula mesej masuk. Tak, tinggalkan. Al-khusyu' wa tawadu'. Kita mesti khusyuk dan kita penuh ketundukan kita dalam mempelajari ilmu agama. Ketika kita menuntut ilmu. Disebabkan apa? Ketika kita leka, maka kita tidak dapat menyimak ucapan-ucapan ataupun pendengaran-pendengaran kita ketika itu. Orang yang tidak boleh dengar dengan teliti, orang-orang ini tidak boleh menjadi orang yang fiqah. Disebabkan apa? Apa yang dia dengar, dia dah lupa sekejap. Belum balik lagi. Dalam satu majlis dah lupa. Macam mana nak meriwayatkan? Ragu tak dengan orang ni? Dalam majlis dia tak ingat dah. Apatah lagi ketika dia pulang. Banyak penambahan-penambahan ataupun pengurangan daripada riwayat tersebut. Janganlah menyebabkan sehingga guru perlu mengulang untuk kali kedua dan ketiganya. Baik. Kemudian wala yaltafitu min ghairi daruratin, dan janganlah kita menoleh, suka menoleh yang kita sebutkan, tidaklah kita baik. Maka baik. Baik. Maka hendaklah, kena goyang sikit. Wa yaltafitu min ghairi daruratin. Maka hendaklah dia tidak menolehkan pandangannya. Wala yanzuru ila yaminihi aw shimalihi. Jangan dia menoleh ke kiri dan ke kanannya. Ghairu daruratin, bukan tak boleh, tanpa ada keperluan. Tanpa ada keperluan. Kadang-kadang kita tu yang kita sebutkan pada dars yang lepas kita belajar, kadang-kadang mata kita pergi tengok Majmu' Syarah Muhaddab. Kan? Apa yang ustaz cakap dah tak ingat. Dia pergi hafal tak? Tajuk. Ya. Ni mata-mata jahat ni. Au fauqihi. Ibnu Jama'ah hidup pada 700 Hijriyah. Sudah sebutkan. Sehingga jangan tengok atas pun. Cantik lampu ustaz. Anda tahu cantik. Kemudian au qudamihi li ghairi hajah, ataupun melihat kepada sekeliling-keliling dia yang tidak ada keperluan, yang tidak ada hajah kepadanya. Wala samma inda bihaithihi lahu au inda kalamihi ma'ahu, sehingga dia boleh melalaikan ucapan-ucapan yang apa disampaikan oleh gurunya. Fala yanbaghi, maka tidaklah patut seorang talabul ilm an yanzura ilaihi. Tidak sepatutnya dia memandang selain daripada memandang gurunya. Ya, menuntut ilmu, kita khusyuk. Ni kadang kita belajar, kita tengok kawan kita suka tengok lain benda yang lain. Ya? Habit-habit sekolah dulu tu tinggalkan. Ya? Keperluan apa yang kita dapat lihat, betapa ramai teman-teman kita yang nak belajar duduk
di dalam mulazamah bersama ulama-ulama di Timur Tengah, gagalnya mereka menempuh dalam rihlah talabul ilm, nak menuntut ilmu ni. Kenapa mereka gagal? Apa sebab dia? Dua sebab. Kerana pertama, mereka tak belajar adab nak menuntut ilmu. Dalam adab ini motivation untuk macam mana dia nak menuntut ilmu. Dia ada motivation macam mana nak menuntut ilmu. Ini datang naik kereta, datang seminggu sekali pun payah kan? Macam air pasang, air surut. Iman dia bertambah, ada. Iman kurang, dia tak ada. Ini contoh sajalah. Ya, orang-orang kat sini semua orang yang soleh, khusyuk dan tawaduk. Walhamdulillah. Kemudian yang kedua disebabkan apa? Al-kusala. Disebabkan mereka mempunyai sifat malas. Sifat malas. Sifat malas ni bukan malas mereka hadir menuntut ilmu. Hadir. Tapi di rumah kurangnya murajaah, kurangnya membuat aktiviti-aktiviti yang sepatutnya dibuat di rumah. Siapakah orang-orang yang dikatakan sebagai orang yang pemalas ini? Belajar dia ada, bila balik dia tak pulang kaji. Bila nak datang balik, kalang kabut dia buka kitab. Goyang mati. Maka ini sifat-sifat orang yang malas, tidak dapat ilmu. Sebagaimana disebutkan Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala menyebutkan dua manusia yang tidak akan mendapat ilmu. Apa dia? Orang yang malu dan orang yang malas. Ada orang malu nak menuntut ilmu. Ada orang malas nak menuntut ilmu. Baik. Dia main-main on off. Tak, itu jin. Baik. Seterusnya, wala yattaribu lidahatin yasma'uha. Dan janganlah sehingga pelajar-pelajar ni mendatangkan funny joke, suka buat lawak dalam durusnya. Ini termasuk daripada perkara-perkara yang buruk, ataupun mengkreatkan satu momen dalam durus itu, perkara-perkara yang melucukan. Baik. Itu adab di dalam kita duduk dalam majlis. Yang seterusnya, wala yanfudu kummahu. Ni adab diri kita dalam, kita masih dalam duduk dalam majlis, iaitu jangan kita duduk kibas-kibas baju macam gini. Ketika belajar time tu lah nak kibas, nak tunjuk baju ni baru. Wala yahsiru an zira'ihi. Dan jangan pula dia ketika nak belajar time tu dia nak gulung lengannya. Ya, menggulung lengan baju ke lengan seluar dan sebagainya. Ya. Cerita pasal gulung lengan ni dua perkara sebagai tambahan ikhwazan ya Allah wa iyyakum. Gulung lengan di luar salat tidak mengapa. Dalam menuntut ilmu ni dia tidak menggalakkan kita supaya gulung. Ketika dalam majlis baru nak gulung. Dalam solat termasuk larangan. Larangan-larangan di dalam solat menggulung lengan baju ataupun seluarnya. Termasuk larangan Nabi alaihi salatu wasalam.
Wala ya'bathu biyadih. Kemudian jangan dia main-main dengan tangan dia. Kadang orang duduk ni habit. Ni pun dalam solat tak boleh. Kita duduk di dalam masjid, kita tidak boleh main dengan tangan kita. Kita patahkan tangan-tangan ya. Bunyi-bunyi biasa. Habit ni tak boleh buat dalam masjid, dalam majlis ilmu. Tak boleh. Kita akan lihat orang yang pergi masjid dengan ada ilmu, dengan ada orang yang tidak ada ilmu. Adab termasuk ilmu atau bukan? Adab termasuk ilmu. Teori dengan praktikal ilmunya. Dua perkara yang kita kena fahamkan. Betapa ramai orang pergi masjid, dia tahu solat, tapi dia tak tahu hukum solat jemaah, dia tak tahu adab ketika menuju ke masjid, adab masuk dalam masjid, adab solat berjemaah. Semua ada dia punya SOP yang harus kita patuhi. Au rijlih, jangan dia main dengan kakinya, patah-patah tangan dia, patah-patahkan jari-jari jemari ni sehingga mendatangkan gangguan. Au ghairihima min adha'ihi, ataupun apa-apa daripada tubuhnya. Ketika tu dia korek telinga, korek ketika tu dia nak korek hidung. Faham? Ya. Wala yada'u yadahu 'ala lihyatihi, jangan dia meletakkan tangan dia kat janggut. Ada orang tengah belajar dia suka main janggut dia. Main janggut, letak tangan main janggut, Au famihi, atau di dalam mulut dia. Baik. Au ya'bathu biha fi anfihi, ataupun dia main di hidungnya. Au yastakhruju minhu syai'an, ataupun mengeluarkan sesuatu daripada hidungnya. Dalam durus nak belajar ni, baru dia nak keluarkan sesuatu dalam hidungnya. Wala yaftahu fah, janganlah dia buka pun membuka mulut, menguap dengan tidak ada penuh adab, menguap. Wala yaqra'u sinahu, jangan pula dia mentumbuk-tumbuk gigi ni, walaupun gigi dia sakit ni. Adab dulu mereka orang sakit tumbuk gigi dia dalam majlis ilmu. Tidak, dalam majlis ilmu ni kesimpulannya tidak mendatangkan gangguan. Wala yadribul arda birahatih, jangan dia pula tepuk-tepuk lantai. Jangan dia tepuk-tepuk lantai. Nampak ada semut datang, dia main-main nak halau. Ketika tu semua tidak, kita ada keperluan. Jangan pula nampak ular, anda biarkan aja. Hatta dalam solat pun ada dua benda hitam yang dibenarkan untuk kita membunuhnya. Dua makhluk hitam ini, iaitu kalajengking dengan ular. Ular yang berwarna hitam. Kenapa disebutkan ular warna hitam? Kerana ular warna hitam ini adalah ular yang akan membinasakan. Adapun ular selain daripada itu, insya-Allah tidak membinasakan. Yang warna kuning ke warna hijau dan sebagainya tidak akan membisakan. Ular hitam akan membisakan. Maka ketika kita dalam solat, boleh kita meninggalkan solat itu dan membunuhnya, dan kita sambung solat tanpa mengulanginya. Baik. Au yakhuttu 'alaiha bi'asabi'i, ataupun duduk di atas lantai, atas dia tengah duduk di atas lantai, dia buat garisan. Duduk di atas lantai, dia buat garisan. Main-main buat dengan kapet tu kan seronok. Kadang kita suka main tolak. Betul ni, ketawa-ketawa ni. Kan duduk tolak, main happy tolak, walaupun lembut dan sebagainya. Antum nak test kapet tu bagus tak bagus, lepas durus lah. Wala yushabbiku biyadih, dan jangan duduk dalam majlis ilmu macam gini, duduk. Kan kita di masjid pun dia dilarang duduk di masjid kita genggam jari jemari kita ni. Bukan genggam tangan. Genggam tangan macam mana? Genggam jari jemari. Baik. Dan ini termasuk perkara yang harus kita telitikan. Barakallahu fikum. Kemudian, ini poin yang paling penting. Ini poin yang paling penting. Dulu, ana pernah menasihati
dulu ni, zaman Akhir Rashid, 15 tahun dahulu, baru anak balik belajar dulu, kita pernah pertama sekali anak ajar adab untuk ilmu ni. Paling simple sekali adalah goyangkan dia. Yang sebelah dia. Yang itu. Taib. Atau sebelah dia. Adapter remote itu. Taib. Adab ketika kita belajar adalah ketika kita duduk. Paling simple. Ketika anda duduk di dalam majlis, dalam jalsah para ulama-ulama yang kibar atau yang tidak kibar, kita ada adab. Dia kena cabut. Adapter tu ada something wrong. Laptop tu tak payah pakai adapter tak? Baik. Maka perkara yang paling penting, paling basic sekali kita duduk dalam majlis kibar ulama ataupun bersama para ulama ini adalah adab ketika kita duduk. Dalam pertama sekali majlis yang nak duduk dalam halaqah menuntut ilmu di dalam masjid, ditegur oleh senior-senior ni. Atau kenapa? Sampai masjid duduk cari tiang. Cari tiang. Suka sandar di tiang. Dilarang. Dinasihati ke depan, jangan sandar. Pertama kali adab yang pernah dipelajari, tidak sandar di tiang masjid. Seorang pelajar tidak sandar di tiang. Yang biasa di masjid Nabi, yang sandar di tiang ni guru saja. Jadi kalau nak sandar di tiang, jadilah guru. Ya? Guru saya. Kita di haram, di Masjidil Haram ataupun di Haram Al-Madani di Madinah, guru-guru aja sandar di tiang-tiang tu. Tiang-tiang ada siap-siap nombor. Ente kalau duduk di salah tiang, di sandar di tiang tu, ente jadi guru nanti. Orang datang kat Nordin nak baca matan. Ya, tiba-tiba tengok ramai orang duduk. Kerana guru-guru tu menempel di tiang-tiang. Baik. Kesimpulannya tidak bersandar di tiang ataupun fil haid ataupun di dinding-dinding, kita tidak menyandarkan di sana. Benda basic. Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam, "Qul hal yastawi ya'lamuna wal ladina la ya'lamun." Wahai Muhammad, apakah sama orang yang mengerti dengan orang yang tidak mengerti? Ketika kita hadir dalam masjid ilmu, kita boleh nampak orang yang belajar, 10 tahun duduk bersama syekh pun tak ada adab. Kita dah tahu ini orang memang pergi belajar, tak pernah masuk telinga dia apa ilmu, tak ada pun. Basic untuk melajari ilmu ini mesti ada adab. Barakallahu fikum. Maka berkata Ibnu Jama'ah rahimahullah, wala yastanidu bihadrati syekh. Jangan kita sandar ketika kita duduk bersama seorang guru kita. Ila haid, ataupun kita sandar meskipun kita sandar di dinding. Au mukhdatin, ataupun kita sandar bersama adanya bantal.
Kadang anak sediakan bantal tu ada teman-teman kita tengok Akhir Rizal sakit pinggang, yang ada slip disc dan sebagainya. Itu namanya darurah, kerana ada keuzuran. Audira bizain, ataupun menyandari di tiang-tiang. Tidak kita sandar di tiang-tiang. Baik. Ini termasuk daripada adab kita duduk. Wala yu'ti syekh, jangan kita menghadap ke arah syekh dengan jambahu atau dhahr, dalam keadaan menunjukkan punggung kita ke arah syekh, berpaling. Berpaling daripada guru kita, kita berpaling daripadanya, ataupun kita menunjukkan tubuh kita berpaling daripada dia ataupun punggungnya. Ini termasuk juga daripada adab dalam kita duduk bersama ahli ilmi. Kemudian di dalam kita menuntut ilmu, di dalam majlis tersebut, wala yukthiru kalamahu min ghairi hajah, jangan kita banyak berbicara di dalam majlis tersebut ghairi hajah, tanpa keperluan. Wala yahka ma yudahaka minhu, jangan sehingga kita berbicara mendatangkan benda-benda yang melucukan, yang mendatangkan orang untuk berketawa di dalamnya. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmizi atau Ibnu Majah, tak silap dalam Imam Tirmizi ataupun Abu Dawud, karena kurang pasti, tapi dalam Abu Dawud ataupun dalam Tirmizi, dengan sebuah hadis yang sanadnya baik, di mana Nabi SAW menyebutkan mereka datang di dalam satu majlis, wa yudahhikun nasu bih, dan mereka berbicara sehingga manusia berketawa-ketawa, membuatkan manusia ketawa-ketawa dalam majlis, suka berketawa dalam majlis dia. Ini cerita ustaz-ustaz penipu lara, suka bercerita orang ketawa-ketawa, suka buat joke dalam majlis dia. Wa yudahhiku bin nas, manusia pun berketawa dengan yang dibuat lawak. Wa yukadzibuh, sehingga dia mendatangkan kedustaan, dia buat joke tu semua dusta di dalamnya. Fawailul lahu. Maka Nabi SAW menyebutkan, cilakalah dia. Cilaka ni maksud dia apa? Binasalah orang tersebut. Termasuk larangan. Bergurau, buat joke ni sunnah. Tapi sunnah yang mana Nabi tidak berlebih-lebihan. Sebagaimana disebut dalam sebuah hadis juga, Nabi pernah datang kepada seorang ajuz, orang tua, nenek tua. Dia kata, orang tua seperti kamu tak boleh masuk syurga. Orang tua ni kelang kabut. Masa orang tua tak boleh masuk syurga? Kenapa ya Rasulullah? Kerana orang dalam syurga, dalam jannah itu semua bikrun. Semuanya adalah anak-anak dara. Oh, jadi orang tua tak boleh masuk syurga ya Rasulullah? Tidak. Seriusnya Rasulullah buat joke tu. Kemudian orang tua tu hampir nak lalu dalam keadaan penuh hampa dan sedih. Orang tua tak boleh masuk syurga. Kemudian Nabi panggil, Nabi kata bukan. Kerana orang tua yang masuk dalam syurga, semua akan jadi anak dara semula. Gembira dia. Dia boleh jadi muda. Nampak? Nabi pun buat gurau. Buat joke. Tapi benda yang mendatangkan faedah. Bukan mendatangkan lawak-lawak bodoh. Yukadzibun nas wa yudahik. Mendustakan terhadap manusia dan mendatangkan manusia, mengharapkan manusia itu berketawa-ketawa di dalam majlisnya. Baik.
Antara poin yang lain, dalam riwayat ini disebutkan datangnya daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, disebutkan oleh Al-Khatib, Al-Imam Al-Khatib, tetapi sanadnya terputus. Ya. Inqata'a sanaduh, terputus sanadnya, tapi faedahnya itu baik. Kita sebut sanadnya terputus. Jangan nanti ada yang buat kajian katanya ustaz itu sanadnya terputus, tak sahih dan sebagainya. Kita sebutkan dulu sudah bahawa sanadnya terputus. Faedahnya baik. Apa yang disebutkan daripada adab tersebut? Min haqqil alim 'alaika an tusallima 'ala qaumi 'ammatan wa tuhsahu bitahiyyati. Hak seorang alim, seorang guru kepada pelajarnya adalah kalian memberi salam ke atas semua orang, Assalamualaikum, kemudian kita memberikan khusus penghormatannya, wa takhussahu bitahiyyati, dan mengkhususkan satu penghormatan kepada gurunya. Assalamualaikum. Assalamualaikum Syekh, Assalamualaikum Ustaz. Itu biasa kan di kalangan kita pun ada yang melazimi. Ini termasuk adab umum dan mengkhususkan. Wa an tajlisa amamahu, dan duduk di hadapannya. Ini benda basic. Ketika kita duduk bersama Syekh, kita duduk di hadapan Syekh. Duduk di hadapan. Pelajar-pelajar paling depan ni semua adalah pelajar-pelajar yang top student. Top student. Duduk di hadapan. Antajlisa amamahu wala tushiranna indahu biyadik. Wala ta'mada bi'ainaika ghairah. Jangan kita sehingga memandangkan selain daripada kita memandang guru kita. Sebagaimana disebutkan Ibnu Jama'ah tadi. Wala taqulanna, janganlah kalian menimbulkan ungkapan-ungkapan macam gini di dalam majlis-majlisnya ataupun di luar majlis bersama guru kita. Benda ni biasa dibuat. Perhatikan ya ikhwah, azani Allah wa iyyakum. Dan akhwat-akhwat yang ada di belakang sana. Seringkali bertanya soalan-soalan macam gini. Dulu pertama kali orang tak tahu, orang layan. Kali kedua mesti kena tahdir. Kali ketiga, mesti kena jarah ni orang. Apa dia? Yang pertama, kata Ali bin Abi Talib di sini, qala fulanu khilafa qawlihi. Ustaz tu kata, lain dengan ustaz kata. Biasa tak? Ana pernah dengar ustaz si A tu kata macam gini ustaz. Betul? Siapa di kalangan kat sini yang tak pernah buat? Baik mengaku. Ataupun siapa yang pernah buat? Baik mengaku. Ada tak? Ustaz tu kata boleh ustaz gini-gini. Ini kata ni. Biasa tak? Biasanya seorang talabul ilm ada perasaan macam gini. Kalau tak belajar ada. Dia berani bercakap, Ustaz tu kata macam gini, macam gini. Kemudian itu termasuk perkara-perkara yang tak disukai. Mana-mana ahli ilm. Itu hak-hak seorang ulama. Pada alim ni, dia tak suka dia dengar ini kata ni, dia kata ni, dia nak suruh cross check. Betul? Di sini ada dua hal. Kenapa tidak perlu timbulkan soalan-soalan begini? Barakallahu fikum. Yang pertama, kalau kita dengar daripada Ustaz A, yang Ustaz A tu ataupun orang yang si pembicara A ni, sama ada Ustaz ataupun Ustaz, dia berbicara, kan? Dia apabila dia berbicara, kita dah ragu dengan dia. Si fulan tu kita dah ragu kan? Kita ragu. Apa tu ragu? Kita rasa syak. Kenapa datang perkataan kenapa datang perasaan syak kepada si fulan? Kerana kewibawaannya tu meragukan kita. Ilmu dia tu daripada mana? Dah ada ragu-ragu dah? Antum dah ragu. Kita dah ragu dengan dia. Tapi kita masih nak pergi dengar, kemudian dia cross check dengan ustaz ini.
Ustaz tu kata gini-gini hadis ni. Sahih ke tak? Ente dengar daripada mana? Ana dengar daripada dia tu. Antum percaya tak apa dia cakap? Tak. Habis anda tanya buat apa? Dia bawa syubhat, ustaz dia pun terdengar. Aku tak pernah dengar, ajak kita cek. Betul tak? Ya. Adab. Yang kedua, kalau kita tidak ada rasa ragu, kita dah tahu ustaz itu, kita belajar dengan orang-orang yang diberi pujian terhadap ilmunya. Kita dah dengar. Bukan salah untuk kita buat study, dan bukan salah pula untuk kita cross check. Buat study belajar. Ya? Tapi menjadi masalah, orang yang kita sudah ragu, kita masih lagi nak mendengar dan kita tertanya-tanya dalam pemikiran kita. Betul ke? Tak betul ke perkataan? Lalu dalam majlis dia tanya, wahai syekh, wahai ustaz, saya pernah mendengar satu riwayat daripada si fulan. Ya, mendengar daripada si fulan ustaz ini begini dan begitu. Apakah perbuatan ini benar? Betul. Harus kita tanya pada diri kita. Kita dengar daripada siapa? Orang tu dipercaya atau tidak? Kalau tidak, tinggalkan. Jangan dengar, jangan berbicara, jangan bersoalkan. Karena antum terima, itu jadi syubhat. Kalau si fulan itu ustaz di kalangan kita, ustaz yang kita percayai keilmuan dia, memang ilmunya itu ada kewibawaan ilmu, itu memang, ya, kita dengar. Kita dengar. Kalau setiap ustaz yang antum ragu, asal antum belajar sendirilah. Antum jadi ustaz. Pasal semua ustaz dia ragu. Ya? Semua ustaz dia ragu. Ini masalahnya. Selalu biasanya dia ada ustaz yang dia dah attachkan lah. Dia dah ada ustaz dia, kemudian dia belajar dengan ustaz ni, dia akan cross check dengan ustaz ni. Apakah ini adab yang baik atau tidak? Tidak. Apa natijahnya? Apabila dia belajar dengan ustaz A, dia kemudian dia pergi refer dengan ustaz B, ustaz B kata ini tidak sahih. Maka hati antum pun telah mula tunasnya cendawan-cendawan. Dah tak, oh ustaz ni begini dan begini dan begini. Tak. Ha? Ini termasuk daripada adab dalam pembicaraan. Baik. Seterusnya ikhwah azani Allah wa iyyakum. Wala taghbanna indahu ahad. Jangan kamu ghibahkan seseorang di hadapan ustaz kalian, dari hadapan guru kalian. Jangan ghibahkan dia. Jangan mengumpat hal-hal yang mengaibkan dirinya, yaitu dosa-dosa pribadinya. Kemudian wala tatlubanna athratahu, dan jangan kalian mencari-cari sesuatu yang datangnya kekeliruan. Wa in zala qabilta ma'dhiratah, maka jika kalian keliru, maka harus kita maklumkan. Sekiranya kita keliru dalam ilmu tersebut, hendaklah kita maklum atas perkara-perkara yang datang kekeliruan tersebut. Baik. Keliruan apa yang dimasukkan? Kadang-kadang guru kita berbicara adanya perkara-perkara yang tergelincir. Maksud tergelincir ni dalam sebutan-sebutan yang ketika dia silap, sebut nama perawi, sebut nama imam dan sebagainya. Ya? Kemudian dia pun angkat tangan. Dia kata, Ustaz, bukankah yang disebutkan itu Imam Muslim? Ustaznya sebut Imam Bukhari. Apakah ini termasuk adab? Nah, termasuk adab yang tidak sewajarnya untuk dia mengatakan di dalam majlis tersebut. Kerana perkara itu maklum di kalangan ahli ilmi dan talabul ilm. Di kalangan ulama dan juga seorang penuntut ilmu, berlakunya kekeliruan yang akan datang daripada mulut-mulut seorang alim. Kenapa?
Kerana seorang alim, seorang manusia bashar tidak terlepas daripada apa dia? Kesilapan. Baik. Maka ketika kita hadir di dalam majlis tersebut, Ibnu Jamaah juga menasihati kita, wala tusarra fi majlisihi, jangan berbisik-bisik bersama teman di dalam majlis. Ingat, yang suka berbisik-bisik ini apa dia? Syaitan. Kemudian wala tulihha alaihi idza kasala. Jangan mendesak guru kalian ketika dia merasakan dirinya malas. Ketika dia malas nak melayan. Kan? Bila dia tanya soalan ke, dia tanya satu perkara, guru dia pun rasa tengok time tak kena. Dia tak nak jawab dan sebagainya. Jangan kita mendesak. Jangan kita mendesak. Sama ada malas tu barangkali dia malas nak menjawab kerana keperluan. Tak sesuai keadaannya dan sebagainya. Ataupun memang dia malas nak melayan soalan-soalan yang dia tahu soalan-soalan tu tak perlu ditanya. Kemudian seorang talabul ilm, wala tashba'a min tauli suhbatih. Dan jangan rasanya puasnya antum duduk dalam majlis ilmu yang dalam majlis ni tu 1 jam 2 jam, rasa puas hari ni kita belajar 1 jam 2 jam, banyak macam-macam kita belajar. Kerana apa? Kerana berkata Ibnu Jamaah yang didatang daripada Ali bin Abi Talib ini, fa innama huwa kan-nakhlah. Kerana proses seorang penuntut ilmu ini seperti pohon kurma. Kita nak menuntut ilmu, kan-nakhlah, seperti pohon kurma, tantadiru mata yaskutu alaika minha syai'. Kita duduk di bawah pohon kurma sehingga kita tunggukan ranting apa tu pun, ranting kurma, buah kurma tu jatuh buah-buah dia. Kalau cakap kurma ni, tak boleh bayangkan pohon kurma. Tunggu di bawah pokok durian. Macam mana durian tu nak jatuh? Tunggu saja hasil dia jatuh. Seorang menuntut ilmu, dia tunggu hasil dia. Ada orang belajar ni dia tak sabar. Tak nak cari contoh lain lah. Belajar Al-Quran kan. Dia belajar Al-Quran, dia belajar. Kita sahabat-sahabat kita, ada yang dah khatam, belajar lagi. Ya memang selagi hidup, belajar Quran tu hidup. Nabi yang penerima wahyu 23 tahun. Menerima wahyu. Maksudnya Nabi SAW murajaah setiap tahun sekali bersama Jibril SAW di bulan Ramadan. 23 tahun menerima wahyu, 24 kali dia khatam bersama Jibril. Kerana di tahun akhir hayatnya dia khatam 2 kali dalam Ramadan tersebut. 24 kali. Itu Nabi. Ini sudah khatam sekali. Dah lah, selesai. Baik. Ketika kita proses menuntut ilmu, kita belajar Al-Quran, kadang-kadang jadi lambat. Ada teman kita baca cepat, kadang kita baca lambat. Kadang tersangkut-sangkut. Kadang kita nak sebut ba, tersebut bo. So, sebut bo. Kan? Makan bakso banyak macam inilah. Kan? Disebabkan apa? Disebabkan kita tidak ada mempunyai sifat kesabaran. Nak belajar mempunyai sifat kesabaran. Itu baca belum suruh hafal. Hafal satu baris dah ngantuk. Nuntut ilmu. Kita belajar menghafal. Antum belajar paling beban sekali. Apa dia? Pelajaran yang paling beban. Beban ni maksudnya bukan menyusahkan beban.
mesti ada beban. Kita nak angkat, nak jadi bodybuilder, mesti kan ada beban yang kita angkat. Kita nak menuntut ilmu ni, beban yang paling berat sekali. Apa dia? Menghafal. Menghafal paling beban. Tanya Bernardin, hafal imla, beban tak Bernardin? Belajar Arab nak hafal. Beban hafal, beban tulis. Betul? Betul Najib? Yang belajar online ni anak tak tahu. Pasal anak tak tahu. Kamera depan, bawah anak tak tahu ada apa. Tak ragu, tapi contoh ya. Baik, barakallahu fikum. Hafalan ni paling beban. Kenapa? Beban apa yang dipikul? Dia dipres dengan otak, dia akan ngantuk. Beban yang kedua dah hafal, duduk depan guru hilang. Betul? Hafal. Jadi apa kesimpulannya? Kesabarannya. Sebagaimana disebut di dalam awal usul thalathah. Berkata Imam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah. Apa dia? Kita ada berapa martabat dalam kita nak menempuh ilmu tersebut. I'lam rahimakallahu annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. 4 perkara yang harus kita belajar dalam kita nak menuntut ilmu. Apa 4 perkara tu? Yang pertama, al-ilm. Iaitu ilmu pertama kita nak belajar. Dalam menempuh ilmu itu, kita mesti kenal apa dia? Allah wa Rasul wa din. Kita mengenal Allah, Nabi dan juga agamanya. Dalam proses kita nak mencari ilmu tersebut, yang pertama selepas kita faham apa itu tauhid, apa itu sunnah, apa itu Al-Quran, apa itu hadis, apa itu agama Islam, apa itu salat, apa itu haji, apa itu umrah, apa itu zakat. Kita dah pelajari semuanya. Baru kita apa dia? Wa amalu bih, beramal dengan apa yang kita pelajari. Wa amalu bih, dan kita beramal dengannya. Setelah kita berilmu. Ni tak ada adab ni orang ni. Orang tak ada adab dipanggil apa? Biadab. Orang yang tidak ada adab, dia belajar saja, dia nak tunjuk jago dia. Dia tunjuk orang, semua orang disalahkan. Semua orang tak betul. Ini semua bid'ah, ini semua sesat, ke neraka semuanya. Ini semua dhaif. Faham? Maka perumpamaan orang yang tidak ada ilmu ni seperti timba yang menadah air. Air dia tak penuh tapi bisingnya kuat. Wa amalu bih, kita beramal dengan ilmu yang kita tak pelajari. Kemudian baru kita wa da'watu ilaih, baru kita mulakan dakwah tersebut. Dakwah kepada siapa akhi? Bukan dakwah 3 hari, 4 hari, 7 hari itu. Bukan. Dakwah di sini adalah ku anfusakum wa ahlikum nara. Dakwah keluargamu. Isteri kita tidak hadir, suami kita tidak hadir, anak kita tidak hadir. Kita dakwah kepada dia dulu. Dia belajar, dia tunjuk diri dia ustaz dekat orang lain dulu. Diri sudah jadi ustaz. Belajar dengan ustaz si fulan sudah jadi ustaz. Kan? Jangan ketawa ya. Dia belajar, sudah dah khatam dengan ustaz tu, terus boleh jadi ustaz. Baik. Ku anfusakum, pelihara dirimu dan ahli keluargamu, anfusakum wa ahlikum nara, daripada api neraka. Ini dia selamatkan orang lain, tapi keluarganya semua tercecer. Ikhwah wa azani Allah wa iyyakum. Kita yang hadir ini, sama ada isteri kita ataupun isteri-isteri kita yang tidak hadir. Yang kita hadir, suami-suami kita, suami saja, yang tidak hadir. Yang kita hadir, anak-anak kita yang tidak hadir dalam majlis hari ini atau yang akan datang. Ataupun ibu dan ayah kita yang masih ada yang tidak hadir. Ketika kita tahu ilmu tersebut, menyampaikan kepada mereka yang tidak hadir, yang mereka tidak tahu. Maksudnya, keluarga kita ni, kita maklumkan ilmu apa yang dia tak tahu tersebut. Itu yang pertama. Kemudian setelah kita mendakwah, dalam kita memproses dakwah tersebut, pasti ada rintangan dan halangan. Puting beliung datang. Ketika dia kata ini sunnah, pasti ada yang membid'ahkan.
Ketika kita membid'ahkan, pasti ada yang akan mengatakan dia sunnah. Ya? Ketika kita katakan ini tidak boleh, dia kata boleh. Maka akan datang rintangan-rintangan tersebut sehingga mendatangkan darah kita naik. Betul? Jangan marah, jangan risau. Apa dalilnya? Maka Allah Ta'ala berfirman, وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. Diingat dalil ini, وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. Penuh kebenaran, bil-haq. Al-haq, Al-Qur'ani wa sunnah. Al-Quran dah bagi dalil, hadis dah bagi dalil, kita dah sampai kepada dia. Tapi dia tak nak dengar. Betul? وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. Dengan penuh kesabaran. Dengan penuh kesabaran kita menyampaikan. Jangan kita penuh dalil-dalil tapi tidak ada kesabaran. Lalu kita marah orang. Dan sebagainya. Ya. Yang kedua, ketika orang tak nak dengar apa yang kita sampaikan, bukan hak kita boleh melunakkan hati dia. Bukan hak kita. Baru hafalan rasa hadis inamak balu miniak pun tak hafal. Seolah-olah kita dah nak suruh orang ikut kita. Betul? Nabi SAW ketika nak mendakwahi pamannya, pakciknya ni, atuk dia ke pakcik dia ni, nak mendakwahkan, tak nak terima, tak nak dengar. Ada sifat ungkal. Dia kabilah-kabilah Quraisy. Tak akan nak ikut Muhammad ni yang tak sekolah. Jatuh marwah dia, martabat dia. Baik. Maka ketika jadi sakarat, di hujung hayat dia, dia nak beritahu supaya ikutlah agama ini. Qul ya ammi, wahai pamanku, katakanlah la ilaha illallah. Seboleh-boleh nak dakwah. Kan keluarga dia ni kan ahli keluarga ni. Wali dia ni. La ilaha illallah. Tak terungkap. Tengok kiri kanan ada Abu Jahal, ada Abu Lahab. Ketua-tua kedua-dua ni bukan orang yang sama tau, tapi dia dua ni orang-orang pengaruh di Mekah. Takkan nak ikut Muhammad ni. Hati dia tak lunak. Ya. Jadi menunjukkan bahawa Rasulullah tidak ada kuasa, tidak ada power untuk nak menarik siapa pun boleh ikut dia. Kerana apa? Hidayah dan taufik itu milik Allah Jalla wa'ala. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Wahai Muhammad, engkau tidak boleh berikan petunjuk bagi siapa yang engkau kasihi, yang kau sayang, meskipun walau aqraba qaribin, walaupun dia kaum kerabat kita, mak kita, ayah kita, siapa pun kita tak boleh beri petunjuk. Kerana apa? Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Akan tetapi Allah lah yang akan memberikan petunjuk bagi siapa yang dia kehendaki. Maka di awal-awal mukaddimah kita selalu menyebutkan sunnah Nabi SAW menyebutkan, ya, Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'iduhu wa nastaghfiruh, sehingga kita menyebutkan yahdi man yasha wa yudillu man yasha. Allah nak menyesatkan dan Allah nak memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki. Jadi hidayah ini bukan setelah kita mendapat kebenaran kita termasuk sentiasa orang yang benar. Hendaklah kita sentiasa mendoa kepada Allah Jalla wa'ala supaya kita menjadi orang-orang yang istiqamah di atas hak. Di mana Allah mengajar kita satu doa dalam Al-Quran, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana, ya Allah, jangan kau membolak-balikkan hati kita. Dah belajar ni jangan rasa bongkak, dah tahu semuanya. Seolah tulisan nama antum si Fulan bin Fulan sudah ada di jannah. Ya. Tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Dulu kita duduk dalam kegelapan. Dulu kan sentiasa suka gedang-gedung buat maulid. Betul? Gedang-gedung datang berani. Gedang-gedung datang mendi. Betul? Kemudian dah tahu perkara-perkara mungkar ini. Ba'da idh hadaitana, Allah dah berikan kita petunjuk. Ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Tanpa rahmat Allah, kita tak jadi apa-apa. Kita tak tahu apa-apa. Macam mana kita tahu sunnah? Dengan rahmat Allah. Tanpa rahmat Allah, kita tak tahu apa-apa. Bukan kerana syekh, bukan kerana ustaz. Rahmat Allah. Ya?
Rahmat ada dua. Rahmat ketika kita hidup di dunia dan kita kembali ke rahmatullah. Jadi rahmat antum mana satu? Di dunia atau terus ke rahmatullah? Sebelum ke rahmatullah, mohon dengan rahmat dulu nih. Nak jadi petunjuk. Ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Sesungguhnya engkau lah Maha Pemberi, ya Allah. Ingat. Dalam sebuah hadis pula Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajar kita satu doa. Ya musarrifal qulub. Wahai yang membolak-balikkan hati. yakni Allah yang musarrifal qulub. Tsabbit qalbi ala dini. Tetapkan, teguhkan hatiku ke arah agamamu, ke agamamu. Ya musarrifal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, di atas agamamu. Ingat, kita ni orang yang baru nak belajar a i u ba bi bu ta ti tu. Pernah anda ceritakan pada ikhwah yang lain, seorang dulu ulama di Saudi, seorang ulama ahli tauhid yang mana menentang orang mulhid. Apa tu mulhid? Orang altis. Tahu orang altis? Orang yang menolak kewujudannya Rabb, kewujudannya Tuhan. Maksudnya altis ni lebih parah daripada Yahudi dan Nasara. Dia orang yang paling hebat menentang orang-orang altis, sehingga orang altis tidak ada hujah. Dan Allah itu memberikan petunjuk dan Allah lah yang menyesatkan bagi orang yang dia berkehendaki. Maka dia menjadi orang altis akhirnya. Jadi jangan main-main. Ya? Maka jangan ada dalam hati kita seolah-olah kita sudah dah belajar bahasa Arab, kita sudah mempunyai kitab, kita sudah seolah-olah kita ni surah jadi orang yang hebat. Ya. Baru memperolehi atau menempuh perjalanan menuntut ilmu, belum jumpa jalan-jalan yang kita sebut minggu lepas, apa dia? Liku-liku cobaan. Ya. Akhir ni pernah datang, cobaan dia datang. Dia datang dulu di Mahat Lama. Semua orang tak ada, dia ada seorang. Kan? Cobaan tak tu? Cobaan. Menempuh kita. Sabar. Sungguh gigih nak pergi. Rupanya tak ada, salah tarikh. Itu semua cobaan di dalam tu. Setiap cobaan yang kita tempuh, wahai ikhwah, itu adalah satu anugerah yang Allah nak meninggikan apa? Darjat kita. Yarfa'ul ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Allah nak meninggikan orang yang beriman di kalangan kita dengan orang yang ada ilmu itu beberapa darjat. Baik, barakallahu fikum. Baik. Jadi di sini menunjukkan proses kita nak menuntut ilmu seperti menunggu buah yang jatuh ni, buah nak jatuh. Ya. Bukan berapa lama kita duduk kat situ baru banyak. Antum duduk dalam dusun tersebut belum tentu dapat 10 biji durian, betul? Kadang-kadang kita belajar balik pun tak tahu apa-apa. Tak tahu apa kita belajar hari ini. Ya, belajar menuntut ilmu, segala apa yang berfaedah itu ilmu, itu fawaid. Jangan bila adanya kelas fikih, kelas belajar fiqh saja penuh, ramai semua. Belajar akidah hilang. Ini termasuk orang-orang yang tidak memahami proses ilmu. Belajar fikih, solat, puasa, haji, umrah, semua seronok dia belajar. Benda yang boleh praktikkan. Bila dia belajar akidah saja dia lemah. Dia tak tahu bahawa solat dia, puasa dia, haji dia, semua tidak menjadi manfaat kalau akidahnya rosak. Walaupun dia hafal Quran sekalipun, dia hafal hadis sekalipun, kalau akidahnya rosak, maka rosak. Kesimpulan, bahawa kelompok Khawarij yang suka memberontak ini, solat malam rajin, baca Quran rajin, hafal Quran rajin, tapi apa dia?
akidahnya rosak. Maka akhirnya menjadi apa? Kilabun ahlin nar. Menjadi anjing-anjing penghuni neraka. Itu siapa yang sebut? Nabi SAW sendiri sebut al-khawariju kilabun ahlin nar. Khawarij itu adalah kelompok daripada anjing-anjing yang akan menyalak di dalam neraka. Solat tetap solat. Ya, puasa tetap puasa. Rajin beribadah. Tapi mereka termasuk orang-orang yang tidak mengerti. Mereka baca Quran, tapi apa yang dibaca tidak sampai ke kerongkong-kerongkong. Maka belajar Al-Quran, tadabbur, kita menghayati, pelajari ilmu tafsir dan sebagainya. Banyak proses lagi kita nak belajar. Dan insyaAllah pada dars yang akan datang kita kembali kepada Syarah Sunnah oleh Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala dalam bab akidah. Itu lagi insyaAllah lagi setahun dua lah akan habis. Setahun dua kalau tak ada PKP ataupun tolak Ramadan, tolak Syawal. Puasa sebulan, raya pun nak sebulan kan. Jadi tolak, kita setahun hanya belajar 10 bulan. Kalau belajar termasuk PKP lagi, kita belajar setahun hanya 3 bulan. Jadi kita jumpa lagi, habis Syarah Sunnah, lagi 4 tahun. Itu cobaan tak, akhi? Cobaan. Perjalanan kita nak menuntut ilmu. Jangan menuntut ilmu, kita nak safar, nak pergi travel overseas pun banyak cobaan kan. Itu semua cobaan. Cobaan itu adalah fitnah. Allah nak menguji kita. Allah tidak menguji hamba-hambanya sesuai dengan kemampuannya. Jadi kita kena take it. Kita kena kita kena mengelolakan kita punya fitnah itu dengan cara yang baik. Barakallahu fiikum. InsyaAllah kita akan sambung kepada poin yang ke-9. Dia ada 13. 9, 10, 11, 12, 13 lagi. Sikit-sikit lah. Nanti insyaAllah kita akan sambung pada poin yang akan datang, iaitu ada adab kita berbicara dengan ulama, dengan ahli ilmi. Bagaimana cara-cara kita nak berkomunikasi di dalam soalan-soalan, pertanyaan dan sebagainya. InsyaAllah. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah. Assalamualaikum wabarakatuh ya Ustaz. Di sini ada beberapa persoalan. Yang pertama, untuk seorang isteri, apakah perbuatan berikut dianggap sebagai membuka aib suami? Iaitu perbuatan mengadu kepada antara satu ahli keluarga pihak suami yang lebih berilmu dalam agama tentang kelalaian suami dalam urusan ibadah kepada Allah Azza wa Jal, seperti lambat atau tertinggal solat, puasa dan lain-lain lagi. Tujuan isteri itu mengadu ialah supaya ahli keluarga suaminya boleh menasihati dia. Mohon penjelasan. Si isteri meminta ahli keluarga suami. Ahli keluarga suami ini hendaklah di kalangan ibu, ayah ataupun abangnya atau adik-beradik lelaki si suami, menasihati kepada suaminya. Nah, boleh, bukan termasuk aib, bukan termasuk keaiban, kerana dia memohon. Jadi disebutkan kaedah tersebut dinamakan suluh, untuk dia menasihati kepada suami dia kerana kelalaian di dalam solat, dalam ibadah dan sebagainya. Nah, itu tak jadi masalah. Cuma jangan pergi jumpa ustaz, suami saya ni susah nak solat. Cerita dengan ustaz, cerita suami. Maksudnya sudah mengaibkan. Ini tidak haram. Seorang isteri, dia boleh mengadu kepada ahli keluarga suami yang kita sebutkan tadi adalah ibu, ayah ataupun adik-beradik dia.
Baik, yang pertama. Yang kedua, orang luar yang dia boleh mengadu adalah qadi. Qadi. Qadi ni adalah hakim, bukan qadi yang kita sebut dengan kadi-kadi itu. Qadi. Qadi ni adalah hakim yang layak menikahkan wanita yang tidak mempunyai wali. Qadi mempunyai hak untuk memisahkan seorang isteri dengan suaminya. Itu hak qadi. Jadi qadi boleh menasihatinya. Ya? Baik, daripada faedah tersebut, pernah ditanya oleh kibar ulama kita tentang suami yang tidak salat, apakah nikahnya terbatal? Ini faedah daripada soalan tersebut. Menurut ulama Hanabilah, ulama Hanabilah, suami yang tidak salat, tarakas salah amadan, maksudnya dengan sengaja dia meninggalkan salat ataupun tidak, di sisi Hanabilah, maka pernikahannya itu terbatal. Masababuhu, apa sebabnya? Disebabkan bainal muslim wal musyrik, antara seorang muslim dengan orang musyrik adalah as-salah. Jadi apabila suaminya tidak salat, maka terbatallah nikahnya, kerana istrinya itu mukminah yang mendirikan salat, suaminya tidak mendirikan salat. Maksudnya dia tidak beriman kepada Allah. Ya, di sisi Hanabilah, maka terbatalnya pernikahan tersebut. Jadi ini bukan benda-benda yang remeh. Baik. Ya, dia tak solat qablah ke ba'dah ke, tak ada masalah. Ya, solat 5 waktu tidak solat, maka terbatalnya pernikahan tersebut. Maka kita lihat betapa ramai masyarakat kita yang tarakas salah, ia meninggalkan solat. Baik. Kemudian kalau isteri melihat suami tidak solat ataupun lewat solat, maka nasihati. Maka nasihati kalau boleh nasihati. Kalau suaminya, kalau dinasihati menjadi dahak, maka carilah walinya untuk menasihati. Ingat, betapa umur kita banyak sekalipun, kita meninggalkan solat, ibu dan ayah kita yang masih hidup ada hak untuk rotan antum. Ingat cuba kalau umur dah 45 tahun, 40-50, tak solat, mak dia balik kampung nampak mak dia sap satu kali solat. Kenapa tak solat? Ingat, hadis itu memerintahkan apabila umurnya sudah 7 tahun, muru auladakum bis salah, perintahkan anak kalian untuk solat. Jika tak nak solat, sudah boleh rotan. Jadi jangan sampai umur 45 tahun kena rotan. Baik. Maka itu di dalam mamlakah di Saudi, polis amar ma'ruf nahi mungkarnya merotan orang yang tidak solat. Ya, dia kejar rotan, lambat mana kena sebab untuk pergi solat. Baik. 6. Soalan seterusnya dan juga yang terakhir, mohon nasihat dari Ustaz buat kami sebagai tulab dan talibat agar sentiasa istiqamah dalam menuntut ilmu dan sentiasa berada di atas manhaj salafus salih. Ikhwah azani Allah wa iyyakum, barakallahu fikum. Kita menjadi seorang muslim, mukmin dan mukminah, bukan sekadar kita mengaku Allahu Rabb, Muhammad Nabiyuna, Islamu dinuna, Al-Quran kitabuna, mengaku Nabi sebagai Nabi kita, Muhammad sebagai Nabi kita, Islam agama kita, Al-Quran sebagai kitab kita. Bukan sekadar pengakuan tersebut. Ataupun dalam istilah lain, bukan sekadar kita mengaku Islam di IC kita. Islam hanya saat kelahiran dan saat
kematian, baru mengikuti tata cara sebagai seorang Muslim. Tapi tata cara ketika dia hidup, langsung tidak ada ciri-ciri seorang Muslim. Seorang Muslim sentiasa menunaikan hak dia kepada Allah Jalla wa'ala. Maka tu Jibril alaihissalatu wassalam mendatangi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, akhbirni 'anil ihsan." Ceritakan kepadaku tentang apa tu? Ihsan. Ma huwa ihsan? Apa tu ihsan? An ta'budallaha ka'annaka tarah. Hendaklah kalian menyembah Allah seakan-akan kalian melihatnya. Fa innaka lam yarah. Meskipun kalian tidak melihatnya. Menyembahlah, kita mengabdikan diri kita kepada Allah seakan-akan kita melihat Allah, meskipun kita tidak boleh melihat Allah. Kita sudah tahu memang kita tak boleh melihat Allah. Fa innahu yara. Adapun Allah itu melihat kita. Jadi kalau kita mengabdikan diri kepada Allah dengan penuh ketauhidan kita kepada Allah, maka kita tahu hak kita sebagai seorang hamba kepada dia. Apa dia? Yang pertama, menuntut ilmu. Menjadi seorang Muslim, biasanya kita mesti tahu, kita mesti jadi seorang Muslim, mesti solat. Kaifa solat? Macam mana kita nak solat sedangkan kita tidak tahu macam mana nak solat? Macam mana kita nak tahu solat? Mesti ada ilmu. Ilmu yang membicara tentang solat. Macam mana Nabi solat? Macam mana nak menjadi seorang Muslim? Kalau kita nak puasa, kita tak tahu macam mana nak puasa. Bukan setakat kita tahan lapar daripada waktu fajar, kita berbuka di waktu maghrib. Apa natijah ataupun maqasid tujuan kita untuk berpuasa? Jadi seorang Muslim hendaklah kita menuntut ilmu. Menuntut ilmu. Terus menuntut ilmu. Bukan antum saja. Sehingga diri seorang ustaz tetap menempuh perjalanan menuntut ilmu sampai ke akhir hayatnya. Semua di antara kita tetap menjadi seorang penuntut ilmu. Baik. Yang kedua, sentiasa kita sebut tadi, sabar dalam menuntut ilmu. Penting sabar. Semua orang boleh datang menuntut ilmu. Ada duit, boleh isi minyak, boleh menuju ke perjalanan kita nak belajar. Tapi kita perlu ada kesabaran. Kesabaran. Tanpa kesabaran tak ada kita sampai ke sini juga. Ada ikhwah kita begitu jauh berpuluh-puluh kilometer. Yang ada tak sampai 2 kilometer. Kan? Ada sampai berpuluh-puluh kilometer nak menuju ke sini. Penuh kesabaran kita nak belajar. Penuh kesabaran. 20 kilometer sikit sangat. Kita belajar dulu 1000 kilometer tau. Antum datang naik kereta. Anak pergi belajar terbang. Hebat tak hebat? Masya Allah. Menempuh perjalanan. Akhi, Jumaat, Sabtu, Ahad. Daripada Riyadh menuju ke Madinah. Perjalanan hingga 8 jam. 8 jam. Daripada Johor, boleh ke Kelantan. Untuk 3 hari. Setiap minggu. Pergi untuk apa? Tasmi' hafalan. Tasmi' lepas fajar sampai 10 pagi. Lepas asar sampai maghrib. Lepas maghrib, manfaat duduk dalam durus-durus yang lain. Belajar. Ahad sampai lagi hari Khamis, belajar di kuliah. Di mana waktu rehat? Di mana waktu rehat? Ustaz, hari ni ana busy lah Ustaz. Tak dapat belajar. Akhi, memang betul. Tak salah kita nak kata kita busy. Itu hak-hak kita sebagai seorang hamba di muka bumi ini, khalifah. Tapi bukan kerap. Sejuk ya? Bukan kerap. Kerana jika sebabkan kemalasan ni, kerana tadi sabar lawannya apa dia?
kemalasan. Bila kita malas ya ikhwah, Allah persoalkan itu nanti. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wahai orang-orang beriman, jangan jadikan amwalukum wala tulhikum amwalukum wa auladukum, jangan jadikan harta-hartamu ataupun anak-anakmu sebagai tempat untuk kamu melalaikan diri mengingati Allah. Pergi masjid, ingat Allah. Pergi belajar, mengingati Allah. Ibadah kan? Jangan sebabkan apa? Kenapa tak boleh belajar? Tak ada orang lah ustaz nak jaga anak. Tak ada orang lah nak jaga cucu. Betul? Keturunan kan? Auladukum. Keturunan kita. Tak ada orang. Ustaz, tak ada orang nak jaga isteri anak ustaz kat rumah. Baik. Kemudian, kenapa tak boleh belajar? Oh, sekarang saya tengah ada projek besar ni. Tu pasal tak boleh pergi masjid. Kan? Ini contoh. Maka Allah katakan, "Wa may yaf'al dzalik fa ulaika humul khasirun." Barang siapa yang buat sedemikian rupa, maka mereka termasuk orang-orang yang rugi. Ma makna al-khasirun? Al-khasirun bermakna muflis. Al-khasirun muflis, ke akhirat tidak ada apa-apa, orang yang rugi. Kita berniaga ada untung, ada rugi. Ya. Orang-orang yang beruntung itu siapa dia? Baca surah Al-Mu'minun awal hingga 10 ayat yang pertama. Orang-orang yang berjaya. Qad aflahal mu'minun. Siapakah orang-orang yang mukmin yang berjaya? Itu kategori dia. Orang yang rugi adalah orang yang lalai dalam pengurusan kehidupan dia di dunia. Ya. Jangan risau. Hidup kita dapat mengolakan agama ini baik. Jangan jadi pula satu kelompok dia tak nak kerja, tanya apa duduk. Tapi tak apa, kita dakwah. Rezeki Allah bagi, rezeki. Ya? Maka didatangkan dalil, sedangkan ulat duduk di bawah batu pun boleh cari makan. Apa takkan kami duduk di atas? Ini semua kalam-kalam juhal. Kesabaran menuntut ilmu. Yang ketiga, istiqamah. Istiqamah, mesti kita confident dalam menuntut ilmu. Bersungguh-sungguh. Seorang talibul mujtahidun, seorang pelajar yang bersungguh-sungguh menuntut ilmu. Kalau time belajar begini, waktu begini, begitulah kita datang. Ya, alhamdulillah, pelajar-pelajar di sini datang memang on time. Memang on time. Barakallahu fiikum. Memang, betul, ini bukan olok-olok. Semua pelajar kita alhamdulillah datang on time. Itu belum kita letakkan al-iqab. Denda-denda yang lambat. Tak perlu. Kerana semua sudah datang on time. Alhamdulillah. Ya, ingat. Masalah masa istiqamah menuntut ilmu ni termasuk salah satu daripada identiti seorang mukmin. Orang yang ada masalah masa dalam pengurusan kehidupan dia dalam nak belajar, nak solat, memang bermasalah. Kalau dia dah tahu waktu belajarnya waktu begini, dia tak boleh mengurus, maksudnya waktu solat dia pun memang dia tak boleh urus. Sahih atau tidak? Solat zuhur waktunya begini. Dia tak boleh menguruskan waktu solat zuhurnya, pasti waktu yang lain semua dia tak boleh urus. Seorang mukmin pasti jaga waktunya. Wal 'asr, innal insana lafi khusr. Manusia semua, selagi kita namanya bashar, manusia, semua manusia ni tak tahu arrange timing dia. Kecuali apa dia? Allah sebutkan illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Orang yang beriman mesti dia salat, mesti dia haji, mesti dia umrah, mesti dia zakat, mesti dia baca Quran. Itu orang-orang yang beriman. Kemudian wa tawassabil haqq wa tawassabil sabr. Jadi istiqamah dalam kita nak menuntut ilmu. Ya. Ingat, yang mana kadang kita malas nak menuntut ilmu tu. Top up lah iman tu. Macam nak top up? Macam mana top up iman? Banyakkan ibadah nawafil, iaitu sunnah-sunnah. Ibadah di rumah, solat malam, banyak baca Quran. Maka iman pasti akan bertambah. Bila iman bertambah, maka kita boleh menempuh perjalanan untuk menuntut ilmu. Tak ada ilmu, pasti tak boleh masuk syurga. Jamin atau tak jamin? Nabi SAW sebutkan, orang yang menempuh man sahala, barang siapa yang dimudahkan dia untuk menuntut ilmu.
sahalallahu, maka Allah mempermudahkan perjalanan dia ke mana? Tariqahu ilal jannah. Bermudahkan urusan ini untuk masuk jalan jannah. Mana mungkin orang boleh masuk jannah tanpa ada ilmu? Ya. Itu semua adalah bayangan dan dongengan orang-orang sufi. Ya, yang duduk zikir boleh masuk syurga. Zikir kenoneng itu bukan masuk syurga, ke laut. Wallahu ta'ala alam. Barakallahu fikum, dan insyaAllah kita ketemu pada durus yang akan datang, yaitu dalam Syarah Sunnah. Jangan malas, jangan putus asa, jangan putus harapan. Kita jumpa minggu hadapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.